Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat dan gembira. Puasa tak hari ni? Jangan ponteng ya. Kalau dulu boleh memberi alasan penat bersekolah, tetapi jangan pula sekarang memberikan alasan kerana lapar dan penat duduk di rumah. Hari ini teacher ingin memberikan sebuah tazkirah tentang Ramadan. Tapi sebelum itu teacher ingin bercerita tentang sekumpulan semut. Semut hidup secara berkumpulan. Pernah tengok semut tak? Kalau seekor-seekor dia berjalan, pastinya dia telah kehilangan rakan-rakan dan keluarganya. Kisah semut ini berlaku semasa kisah Nabi Sulaiman. Semasa Nabi Sulaiman dan tenteranya berjalan di sebuah lembah, ketua semut, iaitu permaisurinya, telah berkata kepada tentera-tenteranya, "Wahai semut-semut sekalian, masuklah kamu ke dalam lubang-lubangmu sebelum tentera Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman memijakmu, kerana mereka tidak tahu tentang keadaanmu dan keberadaanmu." Maka semut-semut itu dengan taat setianya kepada ketua telah masuk ke dalam lubang-lubang, dan ketika itu Nabi Sulaiman telah tersenyum kerana dia telah terdengar tentang perbualan semut-semut tersebut. Apa yang kita boleh belajar daripada kisah semut ini? Sama juga dengan apa yang berlaku pada kita sekarang. Negara kita dan juga seluruh dunia sedang menghadapi penularan wabak COVID-19. Sebab itulah ketua dan pemimpin negara kita menyuruh kita untuk masuk ke dalam rumah masing-masing. Stay at home and be safe. Kerana dengan berada di dalam rumah masing-masing, maka kita akan terhindar daripada virus yang membawa maut itu. Okey? So anak-anak janganlah sedih, janganlah risau. Kita perbanyakkan doa, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita semua. Kembali kepada tazkirah kita pada hari ini. Teacher ingin menceritakan tentang hebatnya Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita. Ramadan ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu. Sepanjang tahun kita menunggu-nunggu Ramadan. Mungkin sebelum ini kita menunggu Ramadan kerana ada bazar Ramadan. Sedapnya ayam goreng, buah, air bermacam-macam jenis air, kuih bermacam-macam jenis kuih. Mungkin ada juga yang teruja bila Ramadan kerana ibu ayah akan membelikan baju baru. Betul tak? Ya. Tapi tahun ini mungkin kita dah lebih sedih kerana mungkin tak dapat raya, mungkin tak dapat jalan, mungkin juga tak dapat baju raya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah telah menjanjikan bahawa Ramadan tidak kira bila ianya berlaku dan keadaan mana ianya berlaku, ia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, Ramadan ini Allah telah kurniakan kita dengan satu nikmat ataupun lebih daripada satu nikmat. Teacher nak ceritakan tentang 3 nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang mana mungkin kita tidak sedar. Pertama sekali adalah nikmat Al-Quran. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, ia menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Al-Quran telah diturunkan semasa bulan Ramadan. Oleh itu, janganlah kita jadikan bulan Ramadan kita hilang ataupun jauh daripada Al-Quran. Masa inilah kita perlu memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita perlulah memperbanyakkan tilawah Al-Quran kita dan juga mentadabbur ayat Al-Quran. Ya anak-anak, jangan buang masa kita dengan hanya menonton video, bermain game, tidur dan membuat sesuatu yang sia-sia. Jadikan hari-hari dalam bulan Ramadan kita hari yang penuh dengan Al-Quran. Yang kedua, Allah telah menggunakan kita satu nikmat ataupun satu hadiah yang mana semua umat Islam tertunggu-tunggu dan mencari-cari, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ada yang berkata malamnya 10 malam terakhir. Ada yang berkata pada 17 Ramadan.
Ada yang berkata di sepanjang bulan Ramadan tersebut. Wallahu alam, tak ada siapa yang tahu, hanya Allah sahaja yang tahu. Oleh itu, kita tidak boleh sia-siakan satu malam pun untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita bangun dan berdoa kepada Allah. Jika kita ada benda yang tersembunyi di dalam hati yang ingin kita minta sungguh-sungguh kepada Allah, doalah di malam hari. Sebelum sahur, bangun awal, solat 2 rakaat, ataupun selepas sahur, sebelum masuknya waktu subuh, solat 2 rakaat, doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah wabak ini daripada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rezeki yang murah kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka, ya Allah. Masya Allah, kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini, Masya Allah, hanya Allah yang tahu betapa hebat nikmatnya itu, kan? Insya Allah. Dan yang terakhir, apakah hadiah yang Allah berikan? Apakah yang nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tentulah puasa itu sendiri. Puasa ini, sebagaimana daripada hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa berbuka walau satu hari di bulan Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah, ya seperti kerana kecuaian, meninggalkan puasa tersebut tidak akan dapat ditebus sekalipun dengan berpuasa sepanjang masa jika dia mampu melaksanakannya. Yang bermaksud, kalau kita tinggalkan puasa tanpa sebab yang munasabah, tak akan ada satu hari pun, kalau kita puasa sepanjang hidup kita pun, tak akan dapat menggantikan puasa yang kita tinggalkan tersebut. Oleh itu, anak-anak, jangan ponteng puasa. Jangan puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk. Okey? So, 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita yang teacher telah sebutkan pada hari ini. Al-Quran, Lailatul Qadar dan puasa. Apa yang kita dapat sebenarnya adalah jangan sia-siakan masa yang kita ada semasa Ramadan. Gunakan masa dengan baik. InsyaAllah Allah akan kurniakan kita dengan 1000 rahmat. Salam sayang, salam rindu buat anak-anak Al-Ahya semua. Saya harap kita bertemu lagi, insyaAllah.